Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada minggu ini untuk meneruskan sesi pembelajaran kita bagi subjek pendidikan jasmani. Minggu ini kita akan masuk tajuk yang baru iaitu jantung hebat, peparu sihat. Ianya adalah berkaitan dengan kapasiti aerobik. Seperti biasa, kita mulakan sesi pembelajaran kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah murid-murid. Mari kita lihat objektif pembelajaran untuk minggu ini. Di akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat melakukan aktiviti yang meningkatkan kapasiti aerobik. Yang kedua, murid-murid akan dapat mengaplikasikan konsep asas kapasiti aerobik. Dan yang ketiga, murid-murid akan dapat menunjukkan keyakinan dan tanggungjawabkan diri semasa melakukan aktiviti fizikal. Jelas murid-murid? Baiklah. Kita tengok pula kriteria kejayaan untuk pembelajaran kita minggu ini. Murid-murid akan dapat menerangkan kesan senaman terhadap jantung semasa melakukan senaman yang meningkatkan kapasiti aerobik dalam jangka masa tertentu. Baiklah. Sebagai permulaan pembelajaran kita untuk minggu ini, mari sama-sama kita tengok definisi kapasiti aerobik dan latihan aerobik. Yang pertama, kapasiti aerobik adalah kapasiti penggunaan oksigen, iaitu kemampuan jantung kita membekalkan oksigen yang maksimum oleh tubuh badan semasa melakukan aktiviti fizikal. Maksudnya kapasiti aerobik ni ialah keupayaan ataupun kebolehan jantung kita membekalkan oksigen yang tubuh badan kita perlukan semasa kita melakukan aktiviti fizikal. Jelas? Baik, yang kedua, latihan aerobik pula. Kita tengok, latihan aerobik adalah aktiviti fizikal ataupun senaman yang dilakukan secara teratur dan sistematik, di mana senaman ataupun aktiviti fizikal itu akan mempengaruhi jantung dan pernafasan kita, bagi meningkatkan kecergasan diri. Latihan aerobik ni pula adalah aktiviti lakuan senaman yang kita buat secara teratur. Semasa kita buat aktiviti itu pun, dia akan mempengaruhi kadar pernafasan kita dan jantung kita. Itu adalah latihan aerobik. Sekarang kita tengok bagaimana meningkatkan kecergasan. Bagaimana kita nak tingkatkan kecergasan kita. Kecergasan tu apa? Kecergasan tu apa? Nanti kita akan tengok. So di sini kalau kamu tengoklah, macam dalam buku teks kamu, tengok pada buku teks kamu. Ini adalah contoh ataupun piramid aktiviti yang boleh kamu lakukan. So kita tengok daripada bawah. Kita tengok pada bawah tapak dia. Setiap hari. Apa aktiviti yang boleh dilakukan setiap hari?
membantu ahli keluarga mengemas rumah, berjalan ke kedai, bermain di luar bersama rakan-rakan, membasuh kereta ataupun sebagainya. Maksudnya setiap hari ni dia lebih kepada rutin kerja rumah. Okey. Maksudnya masa kamu di rumah, kamu kena tolonglah buat kerja-kerja rumah. Sebab tu aktiviti yang perlu dilakukan setiap hari. Okey, yang kedua kita tengok naik satu tingkat. Okey, dia ada dua jenis di situ. Kita tengok sebelah kanan, bersukan, bola keranjang, bola sepak, futsal, tenis, badminton. Okay, yang sebelah kiri, senaman aerobik. Senaman aerobik ni ialah aktiviti yang berkait dengan aerobik lah. Contohnya berenang, menari, berlari, berbasikal, main kasut roda, bermain sembunyi ibu. Okay, so aktiviti yang aras yang tingkat yang pertama ni 2 hingga 3 kali seminggu. Aktiviti bersukan ni, okey. Kamu boleh buat 2 hingga 3 kali seminggu. Jelas semua? Ada banyak pilihan di situlah. Kamu boleh buat pilihan. Okey. Kita tengok tingkat yang kedua. Kita naik satu tingkat lagi. Okey. Ini adalah aktiviti fizikal. Okey, latihan aerobik. Okey, yang berkaitan dengan kekuatan otot, tulang dan fleksibiliti. Okey, so latihan ni dia lebih kepada latihan workout lah. Kalau tengok di sana, tekan tubi, ringkuk tubi, lompat bintang, lompat tali, apa lagi? Naik turun bangku. Okey. So ini adalah latihan yang kamu boleh buat 2 hingga 3 kali seminggu. Okey. Dan yang akhir sekali, paling tinggi. Yang paling tinggi ni maksudnya keadaan dia paling kecil kan? Dalam piramid tu. So yang paling kecil tu apa dia? Kamu kena kurangkan. Okey, kurangkan menonton televisyen, kurangkan bermain permainan dalam talian, Mobile Legend, PUBG, Free Fire, apa semua yang kamu main tu kena kurangkan lah. Ataupun duduk terlalu lama, okey, sambil menonton TV, tu kamu kena kurangkan. Okey, sebab tu kalau kamu tengok gambar rajah ni, okey, macam dalam buku teks kamu, dia kita buat dalam bentuk piramid. Maksudnya aktiviti yang paling bawah tu kamu kena buat selalu, kamu kena buat dengan banyak. Bila dah naik, makin sikit. Yang atas sekali, puncak dia tu, kamu kena kurangkan. Boleh, bukan tak boleh, tapi kurangkan. Jelas semua? Baik, jom kita tengok kecergasan fizikal. Okey, sekarang kamu boleh tengok buku teks muka surat 58. Okey, 58. Okey, kecergasan fizikal. Apa dia kecergasan fizikal? Kecergasan fizikal adalah keupayaan seseorang individu untuk melakukan pelbagai aktiviti fizikal, sama ada aktiviti sukan ataupun sebagainya, dalam tempoh masa yang lama tanpa merasa letih. Faham? Maksudnya bila kamu dapat kecergasan fizikal yang baik, maksudnya jantung kamu berfungsi dengan cekap. Berfungsi dengan cekap macam mana tu cikgu? Maksudnya bila kamu dapat kecergasan fizikal yang baik, kamu boleh buat kerja, kamu boleh buat senaman, kamu boleh buat
Kamu boleh bermain dalam tempoh masa yang lama. Bermain ni dalam maksudnya permainan yang kamu bergerak. Bermain bola sepak, bola keranjang, bola jaring dan sebagainya. Bukan main game handphone kamu. Bukan. So permainan dalam tempoh masa yang lama dan kamu tak berasa penat. Itu maksudnya kecergasan fizikal. Maksudnya kamu dah cergas. Fizikal kamu dah cergas. Okay. Musim PKP ni bila kamu duduk rumah lama sangat kan, tak keluar buat aktiviti. So bila kamu mula nak melakukan aktiviti, kamu akan cepat rasa penat. Maksudnya apa? Kamu baru mula jogging 5 minit kamu dah rasa penatnya, tercungap-cungap. Tu maksudnya kamu tak cergas. Fizikal kamu tak cergas. Tapi orang yang mencapai kecergasan fizikal yang baik, dia boleh lari. Contohnya, berlari, jogging, dia boleh buat dalam tempoh masa yang lama. Setengah jam, 1 jam. Okay? Dia boleh lari jarak yang jauh. Faham semua? Baik. So, berikut adalah contoh-contoh aktiviti. Kamu boleh tengok slide cikgu ni. Okay? Cikgu letak beberapa contoh aktiviti-aktiviti fizikal yang kamu boleh buat. Okay? Dalam tempoh masa 1 jam ataupun 60 minit. Okay? Dalam masa yang sama, okay, semasa kamu melakukan aktiviti-aktiviti yang cikgu paparkan dalam slide ni, okay, pastikan kamu bernafas seperti biasa. Okay, maksudnya sambil kamu melakukan apa-apa saja aktiviti, kamu perlu bernafas. Bernafas seperti biasa. Okay, baik. Kita ada plus aktiviti yang cikgu senaraikan di sini. Okay. Kenapa kena bernafas seperti biasa? Kenapa kena bernafas semasa melakukan aktiviti-aktiviti berikut? Kenapa? Sebab kita nak tingkatkan kecergasan. Kita nak tingkatkan keupayaan jantung kita untuk bekerja, membekalkan oksigen yang tubuh badan kita perlukan semasa kita melakukan aktiviti fizikal tersebut. Okay. Jelas semua? Okay, so kamu boleh tengok contoh aktiviti yang cikgu senaraikan ni. Okay. Nanti kamu boleh gunakan contoh-contoh aktiviti ni untuk tugasan yang cikgu bagi. Okay. Kita tengok tugasan minggu ini. Tugasan yang pertama. Cikgu nak kamu rancang satu jadual aktiviti fizikal semasa kamu di rumah untuk meningkatkan kapasiti aerobik selama seminggu. Cikgu nak kamu rancang jadual aktiviti selama seminggu. Bina jadual aktiviti dalam buku tulis PJ. Jadual ni kamu buat dalam buku tulis PJ kamu. Bila dah siap, ambil gambar macam biasalah. Dan hantarkan tugasan iaitu gambar jadual yang dah siap lah dalam buku yang kamu buat dalam buku tulis kamu tu. Menggunakan link yang cikgu sediakan. Cikgu letak dalam arahan pada WhatsApp ataupun Telegram kelas kamu. Boleh tengok contoh yang cikgu paparkan. Ini adalah contoh lah. Salah satu contoh macam mana nak buat jadual aktiviti fizikal selama seminggu. Untuk aktiviti tu kamu boleh variasikan, kamu boleh ubahlah mengikut aktiviti yang cikgu senaraikan tadi, dalam slide yang sebelum-sebelum ni, ataupun kamu nak rujuk pada piramid aktiviti yang kita belajar di awal tadi pun boleh juga. Maksudnya
Mungkin hari-hari persekolahan kamu kurang bermain, kan? So, kamu banyakkan dengan kerja-kerja rumah lah. Contohnya basuh baju, sidai baju, kan? Sapu sampah, kemas rumah, kamu boleh letak di sana. Dan tempoh masa, ingat, setiap hari tempoh masa untuk aktiviti yang kamu rancang dalam jadual ni mesti 1 jam ataupun 60 minit. Okey? Baik. Tugasan yang kedua. Lakukan aktiviti fizikal seperti yang telah kamu rancang berdasarkan jadual aktiviti fizikal tadi. Jadual tadi. Kamu dah rancang jadual aktiviti tadi. So, untuk tugasan yang kedua, kamu buat semua aktiviti mengikut jadual yang kamu rancang tadi. So, cikgu nak kamu rakam video pendek. Setiap aktiviti fizikal yang kamu lakukan sepanjang minggu. Contohnya hari Ahad sampai hari Sabtu. So, setiap kali bila kamu mula buat aktiviti fizikal, kamu rakam dalam lebih kurang seminit. Okay. Kalau contoh kamu buat senam aerobik kan, banyak gaya, banyak pergerakan, kamu rakam dalam masa seminit. Kalau kata kamu main bola, kamu boleh ambil gambar lah. Okay, ambil gambar, main bola, naik basikal, main basikal, kamu boleh ambil gambar apa semua dan kamu buat video lah. Okay. So, kamu boleh gunakan aplikasi Instagram, TikTok ataupun apa saja aplikasi yang kamu guna, yang kamu pandai gunalah. Okay. Untuk menghasilkan video pendek aktiviti fizikal yang kamu rancang macam dalam jadual tu. Okay. So, bila dah siap, hantarkan rakaman video tadi tu. Menggunakan aplikasi tadi. Hantar video yang dah siap tadi tu pada cikgu. Dengan menggunakan link yang cikgu sediakan dalam arahan yang cikgu hantar pada WhatsApp ataupun Telegram grup kelas kamu. Okay, kalau ada apa-apa masalah, kamu boleh rujuk pada cikgu, boleh PM cikgu. So, cikgu rasa itu saja sesi pembelajaran kita untuk minggu ni. Sebelum cikgu mengakhiri video pengajaran cikgu ni, cikgu nak mohon kerjasama semua untuk mengisi kehadiran. Okay, mengisi kehadiran dan hantarlah tugasan-tugasan yang cikgu bagi. Okay, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum